Episod ketiga siri TV WandaVision akhirnya keluar pada hari Jumaat yang lepas dan ianya masih lagi menunjukkan misteri-misteri seperti apa yang terjadi daripada episod pertama dan episod kedua sebelum ni. Cumanya sekarang ni dia punya misteri sudah sampai ke kemuncak dan aku dapat rasakan untuk episod-episod yang akan datang segala misteri-misteri ini akan dirungkaikan secara sikit demi sedikit. Untuk episod yang ketiga ni, WandaVision sekarang berada di dalam zaman 1970-an dan mereka kalau tengok dalam siri TV, dalam episod kali ni dia inspired daripada sitcom Brady Bunch. Kalau kita tengok dia punya opening, dia punya lagu apa semua tu kan, dia punya suasana sitcom ni seakan-akan seperti sitcom Brady Bunch. Sitcom ni dia tak berapa familiar di Malaysia, even aku pun tak familiar sangat dengan sitcom ni, tapi aku tahu kewujudan sitcom ni. Yes, ianya merupakan akhirnya sitcom berwarna ya, berbanding dengan episod 1 dan episod 2 yang diorang tunjukkan secara hitam putih. Dan apa yang menariknya ianya walaupun sedekat daripada episod yang kedua, dia punya suasana zaman dalam episod kali ni, episod kedua 60-an, tiba-tiba episod ketiga 70-an kan, tapi ianya bersambung pada episod yang kedua di mana Wanda akhirnya pregnant secara tiba-tiba. Dan dalam episod ni ditunjukkan Wanda punya kandungan dia membesar dengan sangat cepat, even tak sampai 24 jam pun dia terus bersalin. Dan dalam episod kali ni watak Monica Rambeau yang menggunakan nama Geraldine dalam cerita ni, dia jadi macam bidan terjun lah untuk Wanda. Dia yang sambut kelahiran anak-anak Wanda, dan Wanda akhirnya melahirkan anak kembar iaitu Tommy dan Billy yang kebanyakan peminat Marvel Comics kenal sebagai Wiccan dan Speed, dua orang superhero dan anak kepada Wanda dan Vision. Dalam episod kali ini dia tunjukkanlah macam mana Vision dengan Wanda cuba untuk cope dengan pregnancy Wanda ni, dan macam-macam perkara lah terjadi setiap bila Wanda contraction ke, bila Wanda nak bersalin. So semua dalam keadaan rumah ni semua huru-hara lah. Selepas Wanda dah bersalin, dan akhirnya Wanda memberitahu bahawa dia juga merupakan kembar. Ini first time lah dalam siri ni dia ceritakan tentang kembar dia, Pietro Maximoff, iaitu Quicksilver yang kita tengok dalam filem Avengers Age of Ultron. Yang menariknya lagi, Wanda seolah-olah break from character dalam sitcom ni selepas Geraldine aka Monica ni bagi tahu yang Pietro mati dibunuh oleh Ultron. So revelation daripada Monica ni suddenly snap Wanda daripada watak dia dalam sitcom, dan akhirnya dia menjadi Wanda Scarlet Witch dan keluar aksen Sokovian dia, dan terus dia menunjukkan sisi creepy dia, sisi menyeramkan dia, dan akhirnya tiba-tiba macam Geraldine dah hilang. So Vision pula dah makin dapat tangkap apa yang terjadi di dalam dunia sitcom Wanda dan Vision ni, sebab dia tengok watak doktor, watak Herb dan watak Agnes seolah-olah nak bagi tahu yang diorang ni terperangkap dekat dalam dunia yang Wanda cipta ni. Agnes dengan Herb dia bagi tahu pada Vision kenapa Geraldine tiba-tiba datang ke rumah Wanda dengan Vision, dan dia beritahu lah Geraldine ni out of nowhere, tak ada rumah, tak ada apa. Dan lepas tu Herb pula bagi tahu dekat Vision, Geraldine ada dekat sini, she's here because we're all, and then dia tergantung sebab Agnes sendiri pun nak Herb sambung ayat dia tu. So persoalannya, because we all what? Apa? Kenapa? Watak-watak tu sebenarnya kenapa dalam dunia yang Wanda cipta tu? Adakah diorang terperangkap? Adakah diorang ni sebenarnya diorang yang monitor Wanda? Adakah diorang semua tak wujud pun? So itu menimbulkan persoalan dan menjadi persoalan paling utama dalam episod kali ni dan kali siri ni. Tapi misteri itu masih belum lagi dirungkaikan. Sampailah Geraldine tadi tu yang break Wanda daripada karakter dia, akhirnya tercampak keluar daripada satu jenis barrier dekat Westview ni, dekat bandar yang diorang duduk ni. Dan kemudian banyaklah tentera-tentera helikopter semua kerumun Geraldine aka Monica ni. Dan kemudian barulah ditunjukkan buat pertama kalinya dunia di luar realiti yang dicipta oleh Wanda ni. Tapi masih lagi itu terus ending dia lah, masih lagi dia tak bagi tahu siapa Geraldine ni sebenarnya, siapa Monica ni sebenarnya,
apa peranan SWOT, adakah Hydra peranan, so macam banyak lagi misteri-misteri yang tak beritahu lah. Siri TV ni dia ada 9 episod. So mungkin lah aku punya teori lah, untuk 3 episod yang pertama ni, 3 episod pertama ni dia akan bagi misteri, dia akan build up misteri. So episod pertama, episod kedua, episod ketiga secara perlahan dia build up all the mystery, dia buat kita rasa curious, buat kita rasa nak tahu apa benda sebenarnya yang berlaku dalam siri TV WandaVision ni. Dan sekarang bila episod ketiga akhirnya ditunjukkan tentang dunia luar daripada realiti yang dicipta oleh Wanda ni. Dan mungkin untuk episod akan datang akhirnya akan ditunjukkan karakter-karakter macam karakter Agent Woo, karakter Darcy daripada lakonan Kat Dennings. Sebab banyak lagi karakter yang tak ditunjukkan dalam CCTV ni, karakter-karakter di luar realiti yang Wanda cipta ni, di luar Westview ni. So mungkin episod keempat, kelima, keenam dia akan ceritakan, dia akan rungkaikan misteri-misteri yang terjadi daripada episod sampai episod ketiga. Dan kemudian mungkin 3 episod terakhir barulah kemuncak cerita ni ditunjukkan. Mungkin Wanda nak selamatkan realiti dia ke, mungkin dia dari episod tu yang akan diceritakan mungkin SWOT akan selamatkan Wanda ke, akan muncul beberapa watak penting lagi ke. Dan seperti yang kita tahu, WandaVision ni dia akan bersambung dengan filem Doctor Strange 2 dan filem Spider-Man yang ketiga. So kita tahu filem Doctor Strange dan filem Spider-Man yang ketiga, filem Spider-Man akan keluar dulu pada hujung tahun ni. Tak pasti lagi sama ada ianya akan sambung terus ke filem Spider-Man ataupun filem Doctor Strange. Mungkin dia punya period time dia tak linear lah antara tiga-tiga installment daripada MCU ni, antara WandaVision, Doctor Strange dan Spider-Man ni. So sebab dia 9 episod kan, mungkin dia akan bagikan pada 3 lah. Misteri, merungkaikan misteri, dan kemudian dia punya finale dia punya kemuncak dia. Dan iklan untuk dalam episod kali ni pula iklan dia tunjukkan tentang iklan sabun Hydra Soap. So apa signifikan iklan ni? Apa dia punya easter egg kan dalam iklan ni? Kalau perasan iklan ni dia tunjuk dia punya tagline dia, Find the Goddess Within. So goddess siapa? Goddess ni mungkin dia nak bagi tahu goddess ni adalah Wanda di dalam realiti ni dia macam goddess tau. Dia yang control semua. Dia yang control semua watak. Dia boleh stop Vision daripada questionkan benda-benda tak sepatutnya. So macam itu mungkin yang dia nak sampaikan. Dan kita tahu Hydra adalah orang yang menyebabkan Wanda mendapat kuasa dia. Apa yang menariknya, 2 kali Hydra muncul dalam iklan untuk episod ketiga dan episod kali ni. Episod ketiga yang ditunjuk jam tu, dan episod kali ni pula pasal sabun. Menjadi persoalan, adakah Hydra memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan Wanda dalam WandaVision ni? Mungkinkah Hydra yang memerangkap Wanda? Adakah Wanda sendiri yang cipta realiti ni ataupun Hydra yang memaksa Wanda? Dan Agnes, Herb, adakah mereka ejen Hydra? Sebab nampak macam mereka bersetuju dengan kehadiran Geraldine aka Monica ni. Dan Monica kita tahu dia adalah ejen SWOT. SWOT adalah agensi seakan-akan SHIELD. So itulah kata mungkin watak sampingan dalam WandaVision ni adalah ejen Hydra kan. So kita tak tahu, benda tu tak tahu lagi. Itu masih lagi menjadi teori, menjadi assumption penonton-penonton siri TV WandaVision ni. Okay, so that's all aku punya review untuk siri TV WandaVision ni. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang like, dan boleh follow aku di @hdabdhnd. Kita jumpa next video. Okay, hopefully. Thank you. Bye-bye.